Nama saya Nur Rashidah binti Muhammad Suib dan saya merupakan guru pendidikan Islam di SMK Topuan dan Tempat Tinggi Hajah Norma Daruh. Dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang inovasi yang saya lakukan, iaitu modul untuk solat berjemaah. Okey, untuk penyertaan isu dan masalah sebelum inovasi dijalankan adalah dalam melaksanakan projek inovasi ini, guru mendapati terdapat beberapa isu dan masalah yang berlaku dalam melaksanakan aktiviti amali kedudukan imam dan makmum di dalam kelas. Antaranya yang pertama adalah ruang kelas yang terlalu terhad. Hal ini kerana kapasiti murid, jumlah murid di dalam kelas terlalu ramai. Jadi, untuk menunjukkan kedudukan imam dan makmum memerlukan ruang yang luas supaya murid dapat melihat bagaimana kedudukan yang betul. Dan selain daripada itu, murid yang berada di hadapan dia lebih dapat melihat dengan jelas, manakala murid yang berada di belakang tidak dapat melihat dengan jelas bagaimanakah kedudukan imam dan makmum. Bukan setakat kedudukan, murid yang belakang tidak dapat melihat dengan jelas bagaimanakah kedudukan tumit imam dan makmum, bagaimanakah cara yang betul dan sebagainya. Contohnya kedudukan imam perempuan dan makmum perempuan. Jadi pelajar yang belakang tidak dapat melihat dengan jelas. Maka dengan inovasi ini murid dapat melihat dengan jelas face to face bagaimanakah kedudukan yang betul, keadaan tumit kaki dan sebagainya. Yang kedua adalah pengambilan masa yang lama untuk melakukan aktiviti atau amali kedudukan imam dan makmum. Hal ini kerana guru perlu mengatur kedudukan murid yang mengambil masa yang lama. Dan contohnya, sekiranya murid yang perlu menunjukkan di hadapan kelas, terdapat dalam satu kumpulan tu ada yang ada perasaan malu, enggan, tak nak tunjuk, pusing-pusing. Jadi ini memerlukan masa yang terlalu lama dan guru terpaksa meminimumkan masa pembentangan untuk setiap grup. Bahkan ini adalah menjadi punca sebab terdapat beberapa aktiviti yang tidak sempat dilaksanakan. Okey, isu dan masalah yang ketiga adalah murid akan kurang faham isi pembelajaran tanpa melaksanakan amali ini. Hal ini kerana murid tidak dapat melihat dengan jelas kedudukan yang betul dan tepat. Ini menyebabkan objektif pembelajaran tidak dapat dicapai sehingga murid tidak dapat memahami subtajuk yang dipelajari dan menyukarkan guru untuk memastikan kefahaman pelajar. Hal ini kerana tajuk solat berjemaah memerlukan amali untuk melihat kepada pelajar situasi yang sebenar dan tepat semasa melakukan solat berjemaah. Contohnya dengan inovasi ini, murid akan nampak bagaimanakah kedudukan yang betul, adakah tumit kaki imam atau makmum, adakah di belakang atau di depan atau di belakang imam. Jadi bila adanya inovasi ini, murid setiap kumpulan dapat melihat dengan jelas bagaimanakah kedudukan yang betul kepada pelajar. Yang demikian bagi tujuan melahirkan murid yang pintar dan cerdas, mudah memahami isi pembelajaran dan aktif di dalam kelas. Maka inovasi ini dicipta bagi menyelesaikan isu dan masalah yang berlaku di dalam kelas. Bahkan cadangan bagi melaksanakan fun learning dalam kelas sangat-sangat digalakkan bagi menarik minat mereka dalam menjalani pembelajaran dan memastikan murid yang pasif ini dapat melibatkan diri sekaligus dapat membantu kefahaman yang lebih baik tentang tajuk yang dipelajari serta merealisasikan penerapan TS25 untuk melahirkan generasi yang bijak pandai. Negara terdapat 3 objektif atau kepentingan inovasi ini, iaitu yang pertama adalah bagi menyedarkan murid bahawa pendidikan Islam ini adalah bentuk pendidikan yang menyeronokkan di samping mencabar minda murid. Bukannya pendidikan Islam adalah sesuatu yang boring kepada pelajar. Objektif yang kedua adalah bagi mencungkil bakat murid-murid dalam kepantasan mereka menyelesaikan masalah. Contohnya bila guru memberikan soalan dan kita boleh tengok berapa pantas mereka menyelesaikan masalah tersebut, adakah mereka boleh atau tidak. Yang ketiga adalah bagi menarik minat murid supaya memberi lebih tumpuan semasa PDP dijalankan. Kumpulan sasaran bagi inovasi ini adalah untuk pelajar tingkatan 2.
kerana silibus ini merupakan silibus tingkatan 2 yang bertajuk Solat Berjemaah Mengikat Hati. Untuk penerangan inovasi ini hanya menggunakan bahan yang sangat simple dan memang mudah untuk dijumpai. Contohnya adalah kertas A4, kertas laminate, kayu sate, tanah liat dan mounting board. Kos yang digunakan untuk melakukan projek ini adalah sangat-sangat sedikit, tidak memerlukan bajet yang terlalu besar. Jadi setiap guru atau guru-guru sekolah lain boleh menggunakan inovasi ini di sekolah mereka, kerana inovasi ini sangat mudah untuk disediakan. Walaupun model jemaah ini mudah diciptakan, tetapi ia memberi impak yang sangat besar pada PDP belajar, dan murid akan mudah untuk memahami apa dia isi pembelajaran berdasarkan tajuk ini. Okey, cara untuk menggunakan inovasi ini adalah, first sekali adalah guru akan menerangkan bagaimanakah cara untuk menggunakan projek ini. Okey, guru akan menerangkan terdapat beberapa tugas itu apa dia fungsi mereka-mereka ini. Ini adalah imam. Watak dia adalah sebagai seorang imam, manakala ini adalah makmum lelaki dan ini adalah imam perempuan dan ini adalah makmum perempuan. Setelah guru menerangkan fungsi-fungsi setiap modul ini, maka guru akan menunjukkan cara bagaimanakah kedudukan imam dan makmum yang betul. Dan bila guru telah menerangkan, maka setiap murid akan membuat aktiviti ini. Contohnya, guru akan memberikan soalan kepada setiap kumpulan. Dan contohnya adalah bagaimanakah kedudukan seorang imam, 2 orang makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Maka murid di dalam kumpulan akan menyusun kedudukan imam dan makmum berdasarkan soalan yang diberikan. Dan guru akan cek jawapan untuk setiap guru, adakah betul atau salah. Inovasi memberikan impak yang positif kepada semua tingkatan 2. Antara impak inovasi ini kepada murid ialah dapat menarik minat murid melalui pelbagai pendekatan yang berbeza. Hal ini kerana murid dapat mengikuti pembelajaran secara menyeluruh dengan kaedah fun learning. Hasil inovasi yang telah disediakan ini, malah dengan inovasi ini, murid yang pasif dapat turut serta dalam aktiviti ini kerana inovasi ini memerlukan penglibatan kepada semua murid. Dan kesimpulan yang jelas menunjukkan bahawa inovasi ini dapat menarik minat murid untuk memahami isi pembelajaran yang disampaikan oleh guru supaya objektif pembelajaran ini tercapai. Selain daripada itu, impak inovasi ini kepada murid adalah guru telah memberikan soalan kuis kepada murid sebelum inovasi digunakan dan selepas inovasi digunakan. Dan terdapat perbezaan yang ketara markah setiap murid. Dan saya akan menunjukkan contoh pencapaian murid berdasarkan kuis yang pertama sebelum inovasi digunakan, kuis yang kedua adalah selepas inovasi digunakan. Boleh rujuk carta yang dipamerkan. Berdasarkan jadual yang diberikan, jelas menunjukkan bahawa terdapat murid yang lebih memahami isi pembelajaran selepas inovasi digunakan berbanding murid perlu membaca dan melihat dan melakukan yang amali secara ringkas di hadapan kelas. Sebagai guru, kita hendaklah mencari idea yang kreatif bagi menarik minat supaya murid sentiasa mengikuti pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Kesimpulannya, dapatlah dilihat impak daripada inovasi ini adalah
Aktiviti PAK21 atau Fun Learning dapat diserapkan dalam kelas dengan menggunakan inovasi yang diciptakan kerana semua murid telah memainkan peranan dalam menjalankan semua aktiviti yang dijalankan. Bahkan elemen 6K iaitu komunikasi, kolaboratif, kreativiti dan inovasi juga dapat diterapkan dalam PDP yang dijalankan. Dengan inovasi ini dapat menyelamatkan masa murid dalam melakukan aktiviti. Bahkan setiap murid dapat melaksanakan aktiviti secara serentak. Murid juga tidak perlu menggunakan wang yang terlalu banyak dalam melakukan aktiviti, tetapi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, mudah dan senang untuk dipahami hanya menggunakan projek inovasi yang telah diciptakan ini.